Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Asy'arbasi Syekhul Azhar yas'alunaka. Okey, kita sambung balik muka surat 307 ni, 307 tentang nikah kahwin lagi lah. Ni bab meninggalkan isteri. Ada orang tanya, Syekh, apakah boleh seorang suami meninggalkan isterinya dalam waktu yang lama? Apakah dalam hal ini isteri berhak menuntut hak talak daripadanya? Darinya dah. Boleh cerai kan dah. Okey, orang tanya, Syekh ni jawab kan. Kehidupan suami isteri wajib dibangunkan atas dasar ketulusan. Ingin saling boleh saling memahami, saling bantu-membantu dan juga saling bersikap baik dia dalam memperlakukan satu sama lainnya. Tu kehidupan suami isteri tu matlamat dia dah. Kerana hubungan suami isteri bukanlah suatu hubungan yang hanya berlaku untuk sehari atau beberapa hari saja. Hubungan suami isteri adalah hubungan yang bersifat langgeng dan kekal. Maksudnya untuk kekal lah, untuk sepanjang usia lah, sampai mati kalau boleh dah. Jadi kalau nikah ni kaedah dia ialah untuk sampai niat tu untuk sampai mati lah nah. Boleh bawa mati, bukannya macam Syiah tu. Syiah nikah mut'ah tu karut lah nah. Nikah sehari dua hari tu karut tu zina ni. Kaedah nikah dalam Islam ni ialah kahwin sampai dia bawa mati lah. Dan tidak akan hancur kecuali dengan hal-hal yang merosak kesuciannya. Jadi hancur nikah ni apabila betul-betul terpelukan lah, cerai dan sebagainya lah. Kita dapat fahamlah semua ini dari firman Allah SWT. Di antaranya ialah maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadi ke olehnya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pula yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang fikir. Surah Al-Ma'idah 1. Jadi lelaki perempuan ni saling nak, perlu memerlukan itu satu tanda kebesaran Allah, satu kehebatan Allah, kuasa Allah. Nah, jadi bantu-membantu, tolong-menolong pun itu adalah satu anugerah Allah. Rasa perlu memerlukan itu satu nikmat daripada Allah SWT. Kita kena bersyukur dan menghargainya. Dalam ayat Quran yang lain, Allah SWT telah memberi keisyarat bahawa kehidupan suami isteri hendaknya dilakukan dengan cara yang mulia atau diakhiri dengan cara yang baik. Kita nak start nikah pun betul cara dia, molek cara dia nah. Ikut jujur dia nah. Maksudnya hubungan keluarga dengan keluarga tu baik. Dan cerai pun berialah dengan cara baik. Nah, kita nak nikah ada kaitan dengan keluarga dah. Nak cerai pun dia bincang dengan keluarga juga. Bukan main ikut suka, ikut panah hati saja dah. Begitulah. Nak cerai pun dah, nak kahwin pun dengan cara baik, nak cerai pun dengan cara baik. Allah SWT berfirman yang bermaksud boleh mempertahankannya dengan cara yang ma'ruf, baik kan. Dia dikenali baik kan. Dan melepaskannya dengan cara yang baik juga. Surah Al-Baqarah ayat 229. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa seorang suami tidak boleh meninggalkan isterinya dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang penting. Jadi nak tinggal ini lama, tak boleh. Musafir lama-lama tak boleh nak. Kerana kehidupan suami isteri berdiri atas dasar saling berkumpul dan bersatu. Dan seorang isteri memerlukan nafkah, bimbingan dan perlindungan dari suaminya. Bukan nafkah saja dia nak jaga anak bini dia. Nah, tambah tempat yang bahaya lagilah dah. Semua itu adalah kewajipan-kewajipan telah ditetapkan oleh agama ke atas pundak sang suami. Jika dia telah ditetapkan oleh agama, jika dia mengingkarinya dan mengabaikan kewajipannya, itu maka dia berdosa besar lah. Untuk jaga anak bini dosa besar. Kerana dengan begitu dia telah menjadikan isterinya dalam keadaan tergantung-gantung, tidak dapat menikmati haknya sebagai seorang isteri, dan tidak tersedia baginya ketenangan dan ketenteraman yang diperlukannya. Sementara pada saat yang sama isterinya itu tidak dapat bebas mencari apa-apa yang diperlukan bagi hidupnya melalui jalan yang lain. Jadi rezeki nafkah satu perkara dah. Kalau tak tinggal nafkah lagi lebih berat. Selagi nafkah batin pula dah. Jadi semua tu isteri perlu haknya, kasih sayang lagi dah.
Jika seorang suami meninggalkan isterinya dalam waktu yang lama dengan sengaja dan itu dilakukan dengan maksud untuk menyakiti isterinya, maka dalam keadaan demikian jelaslah suami tersebut berdosa lah. Dan isterinya berhak meminta kepada waliul amri, iaitu seorang hakim atau qadi pemerintah yang khusus ditunjukkan oleh hakim, agar menceraikan dirinya dari suaminya. Jadi kalau perempuan itu lama, kita ni Malaysia ni dan nikah ta'liq dah 4 bulan ke apa, boleh minta lah. Tapi kalau tak ada pun, tak ada ta'liq tu dah, tak ada buat ta'liq, ada perjanjian ta'liq tak ada pun, sebenarnya tetap boleh. Lebih 4 bulan ke apa boleh berhak minta. Tak nanti ke ta'liq benarnya. Jika kemudian memang terbukti oleh waliul amri bahawa suami telah meninggalkan isterinya dalam jangka waktu yang lama tanpa alasan yang mendesak, dan itu telah menyebabkan tersiksanya sang isteri, maka wali amri pemerintah itu dapat mengeluarkan perintah penceraian di antara keduanya dengan maksud untuk menghindari mudarat bagi isterinya. Tak boleh cari saksi ke apa lah. Jadi siasat jugalah. Wali amri ni tok qadi lah, kita dah hakim mahkamah syar'i lah. Jadi dia kena ada siasat, ada bukti, ada saksi. Makanya tengok-tengok betul tenanya dah. 4 bulan ke apa, lebih 4 bulan, maka boleh berhak. Pertama-tama ada ta'liq ni sebenarnya tak perlu dah. Sepatutnya dia ta'liq ni tak perlu cari saksi ke apa dah. Tapi kalau bukan ta'liq kena cari saksi lah, cari hujah bukti. Tapi kalau begitulah, kalau ta'liq tu cari hujah bukti terkelik lah dah, tak cara ke anak bini gitulah. Tapi sebenarnya dia 4 bulan tu berhak dah hotel tu, boleh nak minta dah. Okey, bersumpah akan mentalak. Jadi ada orang tanya Syekh ni. Ada seorang wanita yang suaminya mengetahui bahawa dia mempunyai hubungan dengan lelaki yang lain. Kemudian suaminya itu berkata padanya, kamu tertalak. Setelah itu suaminya berkata lagi, kamu dapat pergi ke tempat lain mana saja, namun engkau jangan membawa barang apa-apa pun. Setelah itu diketahui bahawa wanita itu telah keluar dari rumah suaminya dengan membawa sebahagian barang dengan jalan mencuri. Apakah dalam keadaan seperti ini berlaku talak? Diketahui bahawa wanita itu telah menikah dengan lelaki lain setelah habis masa iddahnya. Dan sekarang dia hidup bersama suaminya baru hingga sekarang. Bagaimanakah hukumnya talak yang disandarkan kepada syarat-syarat tertentu? Syekh ni jawab. Lelaki itu telah mengatakan kepada isterinya, kamu tertalak. Ungkapan ini adalah ungkapan yang jelas dan tegas dan maksud untuk mentalak. Jadi tak ada syarat ke apa dah. Syarat pun tak jadi kalau syarat. Talak yang terjadi itu adalah talak raj'i jika itu talak yang pertama dan belum didahului oleh talak lainnya. Demikian juga sekiranya talak tersebut adalah talak yang kedua. Ini berdasarkan undang-undang mengenai hal-hal individu yang berlaku di negara Republik Arab Mesir yang terambil dari syariat Islam juga. Adapun jika talak tersebut adalah talak yang ketiga, iaitu talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya dan sebelumnya telah didahului oleh 2 talak yang lain, maka wanita tersebut telah tertalak dari suaminya dengan talak ba'in kubra. Lelaki itu tidak boleh menikahinya kembali kecuali jika wanita itu telah menikah dengan lelaki yang lain, menggaulinya dengan sebagai isteri, kemudian suaminya kedua itu meninggal dan menceraikannya. Dan kemudian setelah meninggal atau menceraikannya dan kemudian telah habis masa iddahnya, maka mantan suaminya yang pertama baru boleh menikahinya lagi dengan akad dan mahar yang baru, jika kedua belah pihak setuju untuk melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya. Dari pertanyaan di atas nampak bahawa talak tersebut bukan termasuk talak yang dikaitkan dengan sebuah syarat, bukan talak ta'liq dah. Kerana lelaki itu berkata pada isterinya dengan jelas dan tegas, kamu tertalak. Kemudian setelah itu barulah lelaki tersebut berkata kembali, kamu boleh pergi ke tempat lain di mana saja. Perkataan kedua ini memperkuat bahawa lelaki itu bermaksud mentalak isterinya. Jadi hanya takkid lah, peneguh saja dah. Adapun mengenai perkataannya terakhir, janganlah kamu membawa sesuatu apapun bersamamu, nampaknya adalah permasalahan baru yang diminta oleh lelaki tersebut dari isterinya, supaya isterinya tidak membawa perhiasan-perhiasan yang bukan miliknya. Berkaitan dengan ini terdapat beberapa keadaan. Jika barang atau perhiasan yang diambil oleh si wanita adalah barang miliknya sendiri, atau wanita tersebut mempunyai hak untuk membawanya, maka menurut agama lelaki tersebut tidak mempunyai hak untuk menghalang-halangi isterinya membawa barang atau perhiasan itu. Yang nikah tu ibu kakak mah kau ataupun ibu pitih ke bini beli barang untuk diri dia sendiri. Barang tu barang isteri dia, walaupun dia cerai tak boleh suruh tinggal nak. Pasal barang tu barang isteri dia, kecuali barang rumah dia lah.
pakaian ke gapo tak. Namun jika barang atau perhiasan tersebut adalah milik suami, maka suami berhak melarang isterinya untuk membawanya. Kalau bagi tu bagi betul hak suami. Tapi bukan bagi isteri tak. Tak boleh bawa, tak boleh bawa lah. Dan dia juga berhak untuk meminta kembali kepada isterinya jika si isteri telah mengambil dengan cara mencurinya. Kalau dia buat keluar, curi bagai dia, bagai rumah dia. Ambil bagai kipah lah, lapu, bagai bukan hak bersifat individu, hak dia sorang lah. Jadi dia punggah juga tu baru curi dia. Baru bila minta balik. Adapun bentuk talak mu'allaq ialah misalnya seorang suami berkata kepada isterinya, jika engkau keluar rumah maka engkau tertalak, atau jika engkau melakukan perkara fulan, perkara tertentu maka engkau tertalak. Dalam talak mu'allaq ada ta'liq, ada mu'allaq, ada gantung. Si lelaki perlu ditanya jika dia mengatakan kata-kata di atas hanya sebagai penguat ucapannya dan dengan maksud agar isterinya melakukan atau meninggalkan sesuatu, maka talak tersebut tidak terjadi. Ikut Mesir ni, fatwa Mesir ni, dia ta'liq tu bukan cerai lagi. Kalau ukur test saja tak cerai lagi lah. Tapi pak kita ni kira sungguh lah. Baik sesuatu yang disyaratkan itu terjadi ataupun tidak terjadi. Namun jika lelaki tersebut memang berniat bahawa jika isterinya melakukan perbuatan yang disyaratkan, dia akan benar-benar tertalak, dalam hati niat dah gitu, dan kemudian benar-benar isterinya melakukan perkara tersebut, perbuatan tersebut, maka terjadinya talak. Jadi kalau niat ni betul ya dah kan, Mesir ni pakai pendapat tu, niat baru jadi dah. Ta'liq tu dengan niat. Tapi tempat kita tak niat pun, kira zahir dia dah. Zahir dia dah. Bukan kias. Bukan kata apa? Kinayah bukan dah. Okey, habis itu iddah seorang wanita dah. Ada orang tanya, Syekh, bagaimana hukum agama tentang seorang wanita yang berkabung selama setahun kerana ditinggalkan mati oleh suaminya? Di manakah dia setahun kabung nak? Di mana setahun itu dia sama sekali melepaskan diri dari semua kegiatan dan tidak berpegang dengan masa iddah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Itu ikut ayat Quran lah. Okey, Syekh ni jawab dia. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah para isteri itu menangguhkan dirinya, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Bukan setahun, 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu, yakni para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut yang patut. Jadi, ikut dia lah, nak nikah lain kau, nak apa pula. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Surah Al-Baqarah ayat 204. Dari penjelasan ayat tersebut, kita dapatlah faham bahawa iddah bagi wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya ialah 4 bulan 10 hari. Jadi jelas 4 bulan 10 hari. Bukan seminggu, bukan setahun lah. Jika wanita itu dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya ialah hingga ia melahirkan anaknya. Sebagian fuqaha berpendapat bahawa iddah bagi wanita yang hamil ialah masa yang paling lama di antara dua waktu. Ini pendapat lama lah. Mesti 4 bulan 10 hari juga dia kata dah. Ada setengah kata tak. Sehari pun. Lepas tu beranak. Habislah masa iddahnya. Jika bayi yang dia dah kandungnya itu telah lahir sebelum masa iddahnya berlangsung selama 4 bulan 10 hari, maka iddahnya itu mesti diteruskan hingga sempurna sampai 4 bulan 10 hari lagi. Namun jika bayi yang dikandungnya itu baru akan lahir setelah melebihi masa iddah 4 bulan 10 hari, maka masa iddah itu mesti berlanjut hingga lahirnya bayi yang di dalam kandungannya. Kira paling lama lah pendapat ni. Kerana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Talaq, bermaksud dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan berasal bertakwa pada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Surah Al-Talaq ayat 4. Jadi jika seorang wanita yang tinggal mati suaminya menambah masa iddahnya melebihi apa yang telah ditetapkan di agama, dan dia meyakini bahawa itu dari agama, maka yang demikian itu adalah haram. Jadi bid'ah lah. Iddah yang anggap benda tu agama baru jadi bid'ah lah. Bid'ah. Bid'ah ni kerana menganggap macam itu tentang agama dah. Macam tu tentang agama yang jadi bid'ah. Kalau dia benda dunia tak jadi bid'ah. Nak kereta, nak ketubel tak. Nak pergi Mekah, nak ketubel kau, dulu naik kapal kau, jalan kaki kau, naik motor kau. Naik apa? Mercedes Kuswa kau ke apa tak.
Suruh Nabi kata tu lah. Nak ngagut dah. Jadi benda tu tidak kata tidak jadi bid'ah sebab tu benda dunia. Hak jadi bid'ah ni apabila kita anggap benda tu tutai agama macam agama dah. Macam agama pun tak boleh dah. Namun jika dia menambah masa iddahnya kerana begitu sedih ditinggalkan mati suaminya, maka itu termasuk bentuk penyulitan diri yang tidak dianjurkan. Agama itu mudah, tidak sulit, sebagaimana telah diberitakan oleh Muhammad Al-Mustafa SAW. Jadi kalau ditambah sendiri-sendiri reka-reka tu, tapar muka, poci'ah tu berat lagi lah. Dia berkabung lah. Tapar muka, soyak baju ke apa tu. Waktu memang amalan jahiliah yang dilarang oleh Nabi dah. Ni pun kalau lebih-lebih hak pun dia jadi benda Nabi kata tak larang pun. Kalau dia atas nasihat agama, dia melampau-lampau, dia kira bid'ah juga dah. Seorang wanita yang sedang iddah tidak bererti mesti meninggalkan pekerjaan. Sekiranya pekerjaan itu sesuai untuk seorang wanita dan dia memerlukannya. Dia nak beriddah tapi dia ni kerja nak orang dah. Kerja nak orang dah majikan pun kata tak boleh cuti lama. Cuti lama dah. Lebih daripada tu dia kena kerja. Kerja dia nak makan gapo tak ada gaji dah. Jadi dia ni boleh lah kerja pun boleh. Tapi kena jagalah. Tak boleh berjanguk gapo dah. Dan juga pekerjaan itu tidak menyebabkan dia mesti berhias secara berlebihan. Tak janguk nampak wajah dah. Sehingga nampak bagi kaum lelaki bahawa dia ingin segera menikah untuk kedua kalinya. Janguk ni nampak muka ni zaman Nabi pun ada sahabat-sahabat kena. Kalau pakai perdah janguk ke apa dah? Orang kita kena. Siapa dia ni? Orang sahabat kena dah. Isteri-isteri sahabat ni kalau mati sahabat ke apa? Dia ni lepas habis iddah memang dia nampak janguk. Dia orang kenal, orang kita tanya jana ni apa? Memang kenal. Ni cara ni nak cari tok lelaki baru dah. Tu cara dulu dah. Kalau ni pun gitulah. Memang kenal dah. Sepatutnya gitulah dah. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Dan orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isterinya hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, iaitu agar mereka diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tapi jika mereka pindah sendiri maka tidak ada dosa baginya, wali atau ahli waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini berbicara mengenai hak isteri untuk tetap tinggal hingga selama setahun di rumah suaminya. Pada ayat yang sama Allah SWT firman, jika mereka isteri-isteri yang tinggal mati suaminya pindah kerana pilihannya sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, yakni wali atau ahli waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri. Dan pada ayat berikutnya Allah SWT berfirman kepada wanita-wanita yang diceraikannya, hendaknya suaminya memberikan mut'ah, yakni wang penghibur kepadanya menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat ini berkenaan dengan pembicaraan mut'ah, yakni wang penghibur yang layak diterima oleh seorang isteri yang tinggal oleh suaminya, baik kerana meninggal dunia maupun kerana perceraian. Dari sininya ada sebut setahun ni, tapi bukan berkabung setahun tu dia hak, terutama sekali isteri yang tidak tahu nak gimana dah. Jadi rumah tu rumah tak lelaki dia, ataupun rumah tu akan jadi sakau ke apa ke. Jadi dia tak ada duduk mana, dia berhak duduk setahun lah. Setahun walaupun dia habis dari iddah dia pun dia berhak duduk situ lagi. Nak jangak pun boleh juga. Walaupun duduk rumah tok lelaki bekas tok lelaki dia pun dia boleh jangak dah. Dia bukan iddah satu masa ni duduk takut dia ni, terutama sekali tak tahu nak duduk gimana dah. Dari rumah peninggalan suaminya masih lagi dia boleh duduk. Lepas tu itulah, lepas tu mut'ah ni Syiah dak cerita mut'ah ni dak cara ke nikah mut'ah. Sebenarnya mut'ah ni ialah wang penghibur setelah cerai dah. Setelah cerai dah. Itulah kena faham dah. Okey, iddah wanita yang tinggal mati suaminya. Berapa lamakah iddah seorang wanita yang tinggal mati suaminya? Jadi Syekh jawab, saudara penanya di atas ingin tahu berapa lama masa iddah yang harus dijalani seorang wanita yang tinggal mati suaminya. Berkenaan dengan ayat ini Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang bermaksud,
Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah para isterinya itu menangguhkan dirinya, yakni beriddah 4 bulan. Jadi iddah-iddah ni tangguh diri lah. 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu, ini para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut yang patut, dan Allah Maha tahu lah apa-apa yang kamu perbuat. Bolehlah dia jangok cari tok lelaki lain pun tak ada masalah lah. Secara ringkasnya, makna yang terkandung dalam ayat di atas ialah seorang lelaki yang meninggal dunia dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaknya para isterinya itu menahan diri untuk tidak menikah terlebih dahulu sehingga telah berjalan 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya. Masa penangguhan atau penantian ini dinamakan dengan masa iddah. Jika masa iddahnya telah selesai, maka tidaklah berdosa sekiranya mereka menikah kembali atau mereka berhias kembali dengan perhiasan yang dibolehkan oleh seorang wanita. Jangan berhias lebihan, berhias yang tidak melampau lah, sekadar jangok sikit tak apa dah. Rasulullah SAW telah berkata pada Furai'ah binti Malik bin Sinan tatkala ditinggal mati oleh suaminya, tetaplah tinggal di rumahmu sehingga sampai habis masa iddahmu. Furai'ah binti Malik berkata, lalu saya pun beriddah di rumah selama 4 bulan 10 hari. Ini adalah wanita yang tinggal mati oleh suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. Namun jika wanita yang tinggal mati oleh suaminya itu sedang hamil, maka masa iddahnya berlangsung hingga dia melahirkan kandungannya. Dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan bahawa seorang wanita yang bernama Subai'ah binti Aslamiyah ditinggal mati oleh suaminya sementara dia sedang hamil. Setengah bulan setelah suaminya wafat, wanita itu melahirkan anaknya. Tak ada sebulan, tak ada setengah bulan. Kemudian wanita yang bernama Subai'ah menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, engkau telah halal tak kala engkau melahirkan kandunganmu. Rasulullah SAW membolehkannya untuk menikah kembali. Subai'ah berkata, Rasulullah SAW telah memberikan fatwa kepadaku bahawa aku halal kembali, boleh menikah kembali ketika aku telah melahirkan kandunganku, dan beliau memerintahkanku untuk menikah jika setelah aku temukan. Tadi sininya Subai'ah ni, sahabiah ni, dia bukit 4 bulan 11 hari lah. Lepas hamil, lepas beranak tu. Lepas beranak tu dia boleh dah Nabi ajak dia boleh nikah lain. Tapi gitulah, lepas beranak ya ada darah nifas. Nikah tu boleh tapi tak boleh lagi lah. Menggauli bercampur tu kan. Jadi ni adalah dalil mazhab. Termasuk mazhab kita terima ni lah. Iaitu boleh dah lepas hamil, tak cukup 4 bulan 11 hari pun tak apa untuk yang hamil. Tapi ada setengah ulama dia tak pakai lagi hadis ni. Dia kata kena pilih hak paling lama. Apa kita baca sebelum ni lah. Tapi hadis ni kuat dah. Hadis ni kuat menunjukkan tak perlu tunggu 4 bulan 10 hari bagi wanita yang hamil dah. Sebagian fuqaha berpendapat bahawa masa iddah wanita hamil yang tinggal mati suaminya ialah salah satu waktu yang paling lama di antara dua waktu, iaitu waktu melahirkan dan waktu 4 bulan 10 hari. Jika wanita tersebut melahirkan kandungannya sebelum mencapai waktu 4 bulan 10 hari, maka masa iddahnya terus berlanjut hingga genap mencapai 4 bulan 10 hari. Namun jika waktu 4 bulan 10 hari itu sudah habis sebelum wanita itu melahirkan kandungannya, maka masa iddahnya terus berlangsung hingga dia melahirkan kandungannya. Pilih hak paling lama. Kalau beranak dia hamil tu 6 bulan baru beranak, maka ambil 6 bulan. Kira gitulah pendapat sebahagian fuqaha. Tapi hadis tak diterai, kira-kira lah. Bagi seorang wanita yang tinggal mati suaminya, wajib baginya tidak berhias dalam masa iddahnya. Dia tidak boleh berhias dan mengenakan wangian. Dia tidak boleh mengenakan pakaian yang berwarna indah. Tak boleh janggut lah. Pakaian pun tak boleh janggut juga. Bukan muka saja dah. Dan dia mesti tetap tinggal di rumah suaminya. Dan tidak boleh meninggalkannya pada malam hari. Namun boleh membaginya keluar rumah jika ada suatu keperluan. Jadi dia datang dalam rumah untuk lelaki dia lah. Macam PKP lah dah. Atau keluar tu betul-betul perlu lah. Telah diriwayatkan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang wanita untuk yang tinggalkan mati suaminya untuk pergi melaksanakan ibadah haji semasa dalam iddahnya. Jadi watina ni masa iddah dia tak boleh pergi haji pun tak boleh pergi dah. Para ulama berpendapat bahawa wanita tersebut boleh pergi keluar rumah untuk beberapa keperluan pada saat orang-orang sedang sibuk di tempat kerjanya, iaitu pada waktu pagi hingga petang hari. Jadi waktu pagi hingga petang hari je boleh keluar dah. Waktu malam tak boleh lah.
biasanya malam saja, malam tidak ada keperluan itulah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari kerana meninggalnya seorang, kecuali apabila ditinggal mati oleh suaminya, maka dia mesti berkabung beriddah selama 14 hari. Jadi 3 hari itu untuk orang lain mati dah. Adik-beradik pok mati ke apa, tak boleh lebih daripada 3 hari dah. Nampak sedih lah, nampak tak jangok cara tu nampak dah. Biar beza nampak dah. Para ulama berkata bahawa yang dimaksud dengan ihdad berkabung ialah seorang wanita meninggalkan seluruh perhiasan, baik perhiasan berupa pakaian, wangi-wangian, celak, mewarnai anggota badan dengan pacar ke apa ni nak. Selama dalam inai dah. Selama dalam masa iddah, kerana perhiasan itu akan mendorong kepada pernikahan. Yang terlarang dilakukan oleh seorang wanita yang masih dalam keadaan iddah. Jadi jangok ni, nampak jangok tu tak boleh lah masa iddah dah. Tapi lebih daripada masa iddah boleh jangok ni. Kita perhabislah sikit dah. Harta warisannya, harta saka warisannya. Ada orang tanya Syekh ni, seorang lelaki meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan. Lelaki tersebut mempunyai 7 anak lelaki dah. Ada 7 anak lelaki dah. 4 anak perempuan dan 3 orang isteri. Bagaimana cara membagikan harta warisannya itu kepada para ahli warisnya tersebut? Apakah dalilnya? Dia tanya dalil. Tak apa tanya dalil nak. Setengah orang marah tanya dalil. Dia kata, padalah taklid. Betul lah taklid dia. Tapi dalil pun bukan bermaksud menentang taklid. Untuk memperkukuhkan taklid. Taklid ni ada sebab ataupun ittiba' kata dah. Baru kemah. Baru kita rasa yakin. Pasal asal kewajipannya ikut sunnah Nabi, ikut Al-Quran dan sunnah. Bukan ikut ulama, asal-asalnya ikut Al-Quran dan sunnah. Cumanya orang dia faham ni ulama ni. Ulama kalau tak beritahu dalil kita taklid pun tak apa, tapi kalau kita beritahu dalil itu memperkukuhkan taklid ni. Dan menyebabkan lebih yakin. Bukan taklid buta lah, kata taklid saja tak apa, taklid buta untuk saya. Okey, Syekh ni jawab, Islam menetapkan bahawa isteri menerima 1/4 harta peninggalan suaminya. Jadi 1/4 tu untuk isteri, bagilah 3 orang dah. Jika suami tidak mempunyai anak, syarat dia tak, kalau tak ada anak, ni ada anak tak bolehlah 1/4 dah. Namun jika suaminya punya anak, maka isteri mendapat 1/8, bukan 1/4 lagi, 1/8 dah. Jadi 1/8 tu bagi 3 dah. Ini berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud para isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sudah dibayar hutang-hutangmu. Surah An-Nisa ayat 12. Jadi hutang-hutang ni kena bayar dulu sebelum bayar saka. Bagi saka, jangan bagi saka dulu baru bayar hutang, tak jadi bagilah nah. Kena bayar hutang dulu. Hutang ayah-ayah ke apa, kena bayar habis. Lepas tu haji badan, haji pun dia kira juga. Kira hutang ayah juga tu. Hutang gapo hutang apa ibadah tinggal gapo puasa gapo ni kena kira dulu. Kalau kena bayar. Kalau tak kena bayar tak apalah. Hutang Allah pun haji gapo kena bayar dulu, kena kira. Tolak dulu tepi tu. Barulah lepas tu baru bayar zakat. Ataupun wasiat. Wasiat ni 1/3. Kalau ada ayah wasiat ni bukan untuk ahli waris. Bukan wasiat untuk anak-anak gapo tu. Tak perlu wasiat dah. Tu ada faraid dah. Bincang lah. Pokok dia ikut faraid. Ada peguai bincang. Faraid dah. Dia kira dah. Hak kena bagi saka ni. Hak kena ada dalam wasiat ni. Ialah 1/3 yang di luar daripada. Daripada ni lah. Contoh nak bagi cucu. Cucu ni ada pemak-pok dia. Tak boleh lah cucu dia. Boleh lagi nak beri melalui 1/3. Ataupun sedekah-sedekah lain. Ataupun anak beranak miskin. Ataupun ada jasa. Pok dari mana pok kita ni berjasa dengan adik-beradik dia. Lain tu dia nak beri je. Dia mikir 1/3 nak beri ke adik-beradik yang susah ke. Boleh lah dah. Boleh lah. Lepas tu saka tu bagi saka tu 1/3. Barulah boleh baru ikut faraid lah nah. 1/4 atau 1/8 adalah bahagian isteri dalam harta warisan. Baik isteri itu almarhum hanya seorang ataupun lebih.
Jika isteri lebih dari seorang, maka bahagi seperempat itulah dibahagikan di antara mereka. Ini apabila si mayat tidak mempunyai anak-anak. Namun jika si mayat meninggalkan anak, maka para isteri hanya memperolehi seperdelapan, 1/8 lah. Jadi ni ada anak, jadi 1/8 tu bagi 3 lagi lah. Sekali 3 isteri dah. Syariat Islam menetapkan bahawa bahagian untuk seorang isteri dan bahagian untuk berapa orang isteri adalah sama saja. 1/8 sama. Kerana ditetapkan bahagian untuk masing-masing, isteri adalah 1/4, sementara isterinya ada 4, maka isteri mengambil semua harta yang tinggalkan si mati. Dan bahagiannya akan melebihi bahagian terima suaminya. Ditetapkan bahagian untuk masing-masing isteri adalah 1/8, sementara isterinya adalah 4 orang, maka isteri mengambil setengah bahagian harta sepeninggal suami mati. Ini berarti sama dengan bahagian diperoleh oleh seorang suami. Sedangkan Allah Taala firman, bahagian untuk seorang anak lelaki sama dengan bahagian untuk 2 anak perempuan. Soal Nisa Islam. Jadi gini lah, yang kena 1/8 tu bagi 3. Bukannya 1/8 jadi 3/8 dah. Bukan gitulah ni katanya. Agama telah menetapkan bahawa anak lelaki termasuk asabah, iaitu mengambil semua bahagian warisan yang tersisa. Setelah ahli waris yang lain mengambil bahagiannya, seorang anak perempuan mendapat bahagian setengah harta warisan. Apabila orang yang meninggal tidak meninggalkan anak lelaki, namun jika anak perempuannya itu ada 2 orang atau lebih, maka mereka mendapat bahagian 2/3 harta warisan. Jika ada anak perempuannya 2 orang, lebih daripada ataupun 2-3 lebih lah dah. Tak ada anak lelaki, maka dia dapat 2/3 harta warisan. Jika tidak disertai anak lelaki ni, kira tak ada anak lelaki lah. Jadi 2/3. Kalau tidak, kalau anak lelaki belaka, boleh berlaku anak lelaki dah. Kalau tak ada anak lelaki, ada 2 atau 3 anak perempuan, 2/3 tu bagilah sama-sama dia. 1/3 lagi baru sisa-sisanya bagi pada asabah lain lah. Allah SWT berfirman, maksudnya Allah SWT mensyariatkan bahagimu tentang pembahagian harta warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki adalah sama dengan bahagian 2 anak perempuan. Dan jika anaknya itu semuanya perempuan dan jumlahnya 2 orang atau lebih, maka bahagian mereka adalah 2/3 dari harta yang tinggalkannya. Namun jika anak perempuan itu hanya seorang sahaja, maka dia memperolehi separuh hartanya. Kalau anak perempuan itu seorang, 1/2 dia boleh harta pok dia. Kata ada mok gapo ni cerita ni dah. Lepas tu ataupun hal lebih tu baru bagi mok siapa-siapa lah. Orang lain hak berhak lagi dah. Dari keterangan-keterangan yang telah lalu, kita dapat fahamilah bahawa dengan wafatnya lelaki di atas dan adanya ahli waris yang telah disebutkan dalam pertanyaan, maka ketiga orang isteri tersebut memperoleh 1/8 harta warisan. Jadi 3 orang isteri itu 1/8 bagi 3 lah dah. Artinya 1/8 harta warisan itu dibahagi secara merata di antara ketiga orang isteri tersebut. Jadi bukan 1/8 lah. 3/8 jadi boleh ke bini, tidak. 1/8 itu bahagi 3 lah. Kalau ada 800,000, 100,000 tu 1/8 dah. Jadi 100,000 tu bahagi dengan 3. Jadi 33,000 lebih seorang dah. Gitulah maksudnya. Sementara sisanya 7/8 harta warisan dibahagikan antara 7 anak lelaki dan 4 orang anak perempuan. Jadi lah ni bukan cerita saat ni 2/3 ada 2 atau 3 anak perempuan. Bukan cerita ni. Cerita ada anak lelaki, anak perempuan. Jadi semua anak perempuan, anak lelaki tu kena di sisa-sisa kena ambil ke dia lah. Jadi 7/8 harta warisan bahagi antara 7 anak lelaki dan 4 anak perempuan tersebut. Iaitu dengan ketentuan bahawa bahagian setiap orang anak lelaki adalah 2 kali lipat setiap orang anak perempuan. Jadi 2 bagi itu anak lelaki. Jadi dari contohnya 800,000. 1,000 boleh ke bini-bini mok dah. 700,000 lagi baginya. 700,000 bagilah. Jadi biar kira nisbah. 2 untuk anak lelaki, 1 anak perempuan. Kira matematik lah tak? Kira matematik lah. 2x ke apa dah. Ada kira L lah dah. Kita kena matematik, kita akan boleh kira lah. Ni faraid ni kena pandai matematik. Banyak hukum Islam ni kena pandai matematik. Bukan faraid saja dah. Zakat kena pandai faraid. Falak ilmu falak ni matematik, fizik ni kena ada dah, nak kira sudut tu dah. Jadi dulu di
Turki ni balas juga ada syekh-syekh ni. Ada ulama besar yang kritik mufti. Mufti tak pandai matematik. Dia kritik, balas juga tekan lama. Dia kata jadi mufti ke apa tak kerti matematik. Jadi matematik ni penting lah. Wajib tahu lah. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang menyebutkan maksudnya bahagian untuk seorang anak lelaki adalah sama dengan bahagian untuk dua orang anak perempuan. Itulah ni. Dulu Masjid Mekah dulu dia panggil Syekh Ahmad Khatib dah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tu dia buat buku buku matematik, ngajar nada kitab di Masjid Mekah ni. Masa dululah. Ayat buin dulu pun ulama kita tak tinggal. Cuma ilmu matematik ni kerana faraid ni dia jadi guna matematik, dia belajarlah. Tapi kita tidak berapa sistematik. Sehingga banyak meninggal ilmu lain lah. Sedangkan dunia Islam dulu, peringkat dulu, semua ilmu sains tu, kedoktoran apa tu, dunia Islam menguasai. Kalau putih apa dah. Lepas tu jadi nampak meninggal sikit-sikit lah. Kerana tidak sistematik ke, tidak kaji mendalam lah. Cuma ni masih ada lagi lah. Ilmu falak ni, dia bawa klik di Sapa Malaysia tak? Ilmu falak, ilmu matematik ni, faraid kot apa. Ilmu matematik, kitab tu betul-betul kitab matematik dah. Ada kitab matematik sungguh lah. 2x ke apa, formula x cos 2 ke apa, x2, memang kitab. Bentuknya memang kitab matematik yang diajar di pondok-pondok dulu. Peringkat awal, dan ilmu falak pun turun meta dah. Lepas tu, pondok pun tinggal ilmu falak ni nak. Sekarang ni hanya di universiti je ada dah. Pondok pun tak ada ilmu falak ni. Wallahu'alam lah. Begitulah pentingnya matematik dalam agama sebenarnya. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.